Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar pendidikan Islam aliran kemahiran tingkatan 4. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PDPR kita pada hari ini ialah pada pelajaran yang keempat, bahagian fiqh. Unit 1 tajuknya ialah konsep sembelihan. Anak-anak boleh rujuk di dalam buku teks pada muka surat 56 hingga muka surat 62. Mari mengembara bersama saya di dalam dunia ilmu. Sebagai mukaddimah kepada pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama baca, kita fahami dengan teliti apakah pengertian sembelihan. Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan memutuskan urat halqum dan urat marik menggunakan alat yang tajam beserta niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sama-sama mengetahui maksud sembelihan, jom kita lihat pula apakah hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib, yang mana binatang yang mati tanpa disembelih dianggap sebagai bangkai dan haram dimakan. Dalil sembelihan daripada surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayatnya berbunyi, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum. Maksudnya ialah diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati dicekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Mari kita sama-sama lihat pula rukun sembelihan. Rukun sembelihan ada 3. Yang pertama ialah penyembelih. Yang kedua ialah binatang yang hendak disembelih. Dan yang ketiga ialah alat sembelihan. Syarat sah penyembelihan. Syarat sah penyembelihan ialah penyembelih mestilah beragama Islam. Syarat sah sembelihan yang kedua ialah binatang, iaitu binatang yang hendak disembelih. Binatang yang hendak disembelih hendaklah halal dimakan, masih hidup ketika disembelih, mati dengan sekali sembelihan dan memutuskan urat halqum dan urat marik. Seterusnya, syarat sah sembelihan yang ketiga ialah alat sembelihan. Alat sembelihan mestilah tajam, seperti pisau. Pisau mestilah dalam keadaan yang tajam untuk memudahkan sembelihan. Seterusnya ialah sunat-sunat sembelihan. Antara sunat-sunat sembelihan ialah yang pertama membaca basmalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan binatang ke atas rusuk kiri.
Yang kelima, memutuskan dua urat leher kiri dan kanan. Yang keenam, menajamkan alat sembelihan. Yang ketujuh, sembelihan pada waktu siang. Dilakukan sembelihan itu pada waktu siang. Dan yang ke-8, menyegerakan sembelihan, iaitu tidak berlengah-lengah. Mari kita perhatikan pula apakah perkara makruh sembelihan. Antara perkara makruh sembelihan ialah yang pertama, tidak membaca basmalah. Yang kedua, menyembelih binatang di hadapan binatang lain. Kita sembelih binatang lain nampak kita sembelih kawan-kawan dia. Yang ketiga, alat sembelihan tumpul. Bila alat tersebut tumpul, maka binatang akan rasa tersiksa sebab lambat prosesnya bila alat kita tumpul. Yang keempat, mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Keadaan ini boleh menggerunkan binatang tersebut, menakutkan binatang tersebut. Silap-silap binatang tersebut boleh lari. Yang kelima, tidak menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, memutuskan kepala binatang. Dia putuskan terus kepala binatang. Yang ketujuh, memperlakukan binatang yang disembelih dengan kasar. Ini adalah antara adab supaya tidak berkasar dengan binatang yang kita nak sembelih. Itulah antara perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam sembelihan. Dan yang terakhir ialah hikmah sembelihan. Antara hikmah sembelihan ialah yang pertama, membolehkan binatang halal dimakan. Yang kedua, mematikan binatang dengan cepat dan selamat. Yang ketiga, membersihkan daging binatang daripada darah yang mengandungi penyakit. Yang keempat, binatang yang disembelih tidak terseksa berbanding dengan binatang yang mati dengan cara lain. Yang kelima, sebagai tanda penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama ini saya sertakan gambar rajah, kedudukan urat marik, halkum dan alwadajan. Baik, kita lihat dulu gambar rajah yang pertama, iaitu gambar rajah yang menunjukkan ayam. Kita lihat di sini. Di sini adalah tulang leher. Di sini adalah tulang leher ayam. Kemudian kita lihat di sini pula ialah urat merik ataupun saluran pemakanan. Di sini ialah saluran pemakanan. Di sini ialah halqum ataupun saluran pernafasan ayam. Di sini Dan di sini pula ialah alwadajan, iaitu saluran darah. Okey, yang sini. Okey, kemudian kita lihat kepada gambar rajah yang kedua yang menunjukkan kambing. Kita lihat yang di bawah sini ialah urat merik. Urat merik ataupun saluran pemakanan ni yang dekat dalam ni. Kemudian yang di sini ialah halkum ataupun pernafasan. Dekat sini. Dan yang di sini, yang di bahagian atas ni ialah alwadajan ataupun saluran darah. Ini ialah gambar rajah, kedudukan urat marik, halkum dan alwadajan untuk ayam dan kambing. Di sini juga saya sertakan soalan latihan untuk pengukuhan kepada anak-anak. Sila buat di dalam buku latihan masing-masing dan boleh rujuk kepada guru masing-masing.
Alhamdulillah, kembara ilmu kita telah sampai di penghujungnya. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Dan bersama-sama ini saya sertakan soalan kuis yang linknya saya sertakan di ruangan description di bawah. Mohon anak-anak dapat menjawabnya ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.